Assalamualaikum. Pada hari ini kami akan membentangkan tentang penggunaan gadget dalam kehidupan seharian. Saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya iaitu Muhammad Imam Fakri bin Abdul Manan, Arif Haikal bin Othman, Nur Najah binti Muhammad Ramli dan saya Nur Izzatul Aziati binti Suhaimi. Pada era globalisasi ini, memang tidak dapat dinafikan bahawa penggunaan gadget dalam kalangan masyarakat semakin meningkat peratusnya. Hal ini kerana teknologi dan komunikasi semakin berkembang dan maju di negara dan hal ini secara tidak langsung menjadikan penggunaan gadget amat penting dalam kehidupan seharian. Telefon bimbit, komputer riba, tablet, kamera digital dan headset merupakan antara jenis-jenis gadget. Gadget berasal daripada perkataan Inggeris iaitu gadget yang bermaksud alat elektronik kecil yang mempunyai fungsi khususnya. Penggunaan gadget dalam kehidupan masyarakat kini dilihat seperti cendawan tumbuh selepas hujan. Penggunaan gadget adalah untuk memudahkan beban masyarakat, namun ia telah menimbulkan isu yang amat membimbangkan. Bukan itu sahaja, malah fungsi gadget adalah sebagai sebuah platform untuk komunikasi, mencari maklumat terkini serta untuk hiburan. Jadi, memiliki sebuah gadget bukan sahaja menjadi sebuah kehendak, namun sudah menjadi sebuah keperluan dalam kehidupan seharian. Tambahan pula, negara mahu mengejar dengan negara-negara yang pesat dengan teknologi yang canggih-canggih. Selain itu, penggunaan gadget telah menjadi suatu kebiasaan dalam kehidupan seharian, khususnya pada musim pandemik ini. Contohnya, pelajar menggunakan alat untuk mencari bahan yang berkaitan dengan sekolah. Ibu bapa menggunakan alat untuk bekerja dan lebih dikenali sebagai work from home. Maka, jelaslah bahawa penggunaan gadget membawa banyak impak positif kepada manusia. Namun, kita juga harus mempertimbangkan elemen kesan negatif kerana segala perkara di alam semesta ini mempunyai kebaikan dan keburukan. Saya akan meneruskan dengan perbincangan isu utama kajian yang dikaitkan dengan falsafah pendidikan negara dan rukun negara. Isu ini dapat dikaitkan dengan falsafah di mana seorang pengguna gadget yang rasional pandai memikirkan tentang akibat dan logik semasa menggunakan gadget. Sebagai contoh, seseorang itu akan menggunakan gadget untuk tujuan yang berfaedah dan bukan sebaliknya. Selain itu, isu tersebut juga dapat dikaitkan dengan falsafah pendidikan negara. Pada masa yang akan datang, matlamat falsafah pendidikan negara iaitu mewujudkan insan yang seimbang tidak akan dicapai jika masalah terhadap gadget seperti ketagihan gadget tidak dicegah sejak awal lagi. Hal ini kerana penggunaan gadget membawa kesan yang buruk terhadap masyarakat, terutamanya dalam kalangan remaja. Di samping itu, rukun negara boleh juga dikaitkan dengan isu penggunaan gadget. Kesopanan dan kesusilaan yang merupakan rukun negara kelima dapat dipraktikkan dalam komunikasi harian masyarakat majmuk. Sekiranya masyarakat memahami dan mengamalkan prinsip rukun negara tersebut semasa menggunakan gadget, maka masyarakat dapat hidup dalam keadaan harmoni tanpa kacau bilau. Seterusnya, saya akan sambung dengan punca yang mempengaruhi penggunaan gadget. Pengawalan gadget terhadap anak-anak bertambah sukar apabila melibatkan ibu bapa yang berkejaya. Ibu bapa terlalu sibuk sehingga membiarkan anak-anak bermain gadget sendirian tanpa adanya pemantauan. Pada zaman ini, kebanyakan ibu bapa bekerja seharian dan hanya pulang ke rumah pada waktu malam. Pada masa yang sama, mereka sering terlibat dalam menguruskan hubungan keluarga seperti keperluan asas anggota keluarga, hal peribadi dan urusan rumah tangga. Dan ini tidak mudah bagi mereka untuk melakukan kerja sambil menjaga anak mereka. Hasilnya, mereka akan menggunakan gadget sebagai alat utama mereka untuk menghiburkan anak mereka ketika mereka menguruskan hal-hal di luar sana. Sebagai contoh,
ibu bapa tertentu dengan sengaja akan memberikan alat untuk anak-anak bermain sehingga mereka dapat menyelesaikan beberapa tugas sementara fikiran anak-anak tertumpu pada alat dan perkara ini secara tidak langsung menjadikan kanak-kanak ketagih dengan alat gadget. Akhirnya, dapat dilihat bahawa kesibukan ibu bapa menyumbang kepada lonjakan isu penggunaan gadget berlaku. Punca yang kedua ialah pengaruh rakan sebaya. Golongan remaja cenderung untuk berjumpa dan meluangkan masa dengan rakan sebaya untuk mendapatkan ketenangan, kegembiraan dan keseronokan. Namun begitu, terdapat segelintir daripada mereka yang mudah terpengaruh dengan melakukan perkara yang sia-sia. Persis peribahasa Melayu, kerana nila setitik rosak susu sebelanga. Golongan remaja juga gemar menggunakan social media kerana selebriti dan artis daripada seluruh dunia menggunakan platform ini sebagai cara untuk mendekati peminat mereka. Oleh yang demikian, remaja perlu sedar bahawa mereka dalam peringkat umur yang penting dalam kehidupan untuk menjadi insan yang berguna kepada keluarga, masyarakat dan negara. Jadi, elakkanlah bersikap seperti sesal dahulu, pendapatan sesal kemudian tiada guna. Tegasnya, remaja perlu dibimbing dalam persekitaran yang positif agar tidak terleka dan lalai daripada perkara yang mensia-siakan kehidupan mereka. Punca ketiga yang menyebabkan golongan remaja ketagih terhadap penggunaan gadget adalah kerana mereka akan mendapat hiburan secara percuma. Dalam tekanan ekonomi serta peningkatan kos sara hidup, hiburan seperti menonton wayang, bersukan dan melancong memerlukan kos yang tinggi. Oleh sebab itu, golongan remaja lebih gemar menonton video dan menghabiskan masa di media sosial seperti hiburan. Tamsilnya, pasukan bola sepak tempatan mahupun di negara asing menggunakan media sosial untuk berinteraksi dan meluaskan pengaruhnya kepada peminat di serata dunia. Perkongsian video sorotan perlawanan menjadi tontonan utama peminat bola sepak kerana dapat melihat aksi-aksi menarik yang dirangkum dalam jangka masa yang pendek. Selain itu, fenomena penseriman video semakin mendapat perhatian dan dikatakan bakal menjadi bentuk hiburan menggantikan rancangan televisyen. Hal ini kerana golongan remaja lebih berminat melihat hiburan yang berbentuk realiti dan secara langsung berbanding rancangan yang mengikut skrip. Intiannya, golongan remaja perlu diberi ruang untuk berhibur dengan cara lain seperti bersukan agar tidak tersangkut pada alam maya atau gadget dan bukan realiti. Seterusnya, saya akan sambung dengan artikel tentang gadget. Di sini terdapat beberapa jenis artikel yang memberi kesan positif juga memberi kesan negatif kepada sesebuah individu. Baiklah, sekarang saya akan menghuraikan satu artikel pertama iaitu mata lelah menghadap skrin gadget, dapatkan pemeriksaan segera. Di artikel ini dihuraikan sepanjang tempoh pandemik COVID-19, lebih 2 tahun lalu, pelbagai tekanan menghimpit kehidupan rakyat negara ini dan fasa peralihan ke endemik memberi peluang kepada ramai mendapat pemeriksaan rutin kesihatan. Bagi kebanyakan orang, perkara yang diutamakan adalah kesihatan yang baik untuk jantung, paru-paru dan buah pinggang. Bagaimanapun, selepas lebih 2 tahun berkurung di rumah dan menghadap skrin gadget, sama ada bekerja, belajar, membeli belah atau bersosial dalam talian, ada satu perkara yang perlu dititik beratkan iaitu kesihatan mata. Ini kerana menghadap skrin gadget berjam-jam lamanya secara berterusan memberi tekanan terhadap mata serta penglihatan kita yang boleh mengakibatkan gangguan yang dipanggil sebagai mata lelah, Digital Eye Straining DES atau Computer Vision Syndrome CVS. Apa yang berlaku akibat terlalu lama menghadap skrin
komputer atau peranti digital ialah perancang gelombang tenaga pendek dan panjang akan menyebusi mata, menyebabkan kerosakan fotokimia kepada sel retina. Seseorang yang ditimpa DES atau CVS akan berdepan dengan pelbagai masalah mata. Daripada mata yang kering kepada satu lagi gejala dipanggil generasi makula berkaitan dengan usia, age-related macular degeneration atau singkatannya ARMD. Saya sambung dengan artikel yang seterusnya, iaitu industri fashion berkembang lebih maju ketika PKP dengan e-dagang. Perang melawan pandemik COVID-19 banyak mengubah kehidupan masyarakat di negara ini. Ada yang menjadi penganggur, tidak terkecuali peniaga dan usahawan, dengan ada yang terpaksa gulung tikar. Antara yang terkesan ialah industri fashion dan kebanyakannya yang terpaksa menutup butik serta premis kerana beban keuangan kos sewa dan stok tinggi meskipun tidak beroperasi ketika pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP. Namun, masih ada yang tidak mudah berputus asa. Sebaliknya, penerokaan platform ekonomi digital atau e-dagang menjadi batu loncatan untuk membolehkan industri itu dapat bertahan serta berkembang di tengah-tengah pandemik COVID-19. Selain itu, keberkesanan media sosial termasuk Facebook, Instagram dan TikTok menyaksikan ramai usahawan baru mengiklan, mempromosi serta memasarkan produk di alam maya. Antara yang menyedari betapa pentingnya platform ekonomi digital ketika pandemik ialah usahawan fashion muslimah iaitu Faridah Hanum Samsudin yang memanfaatkan platform maya untuk mengembangkan penawaran produk berasaskan muslimah. Beliau yang juga pengasas dan ketua pegawai eksekutif Zara Auliah Sendirian Berhad itu mengakui bahawa kuasa media sosial itu sedikit sebanyak membantu menstabilkan perniagaannya ketika krisis pandemik yang masih berlarutan ini, memandangkan masyarakat banyak menghabiskan masa dalam media sosial setiap hari. Menurut beliau, saya tidak dapat menafikan cara konvensional lebih bagus sebelum pandemik kerana kebanyakan pelanggan ialah suka mencuba sendiri pakaian di premis atau butik sebelum membelinya. Namun, bagi menyesuaikan dengan norma baru ini, ekonomi digital lebih mudah untuk diakses kerana pelanggan tidak perlu lagi keluar dari rumah namun dapat membeli belah menerusi internet, katanya ketika dihubungi bersama baru-baru ini. Seterusnya adalah kesan positif penggunaan gadget. Terdapat banyak kesan positif yang kita boleh dapat dengan menggunakan gadget segini. Antaranya adalah kita akan dapat menggerakkan hubungan silaturahim. Penggunaan gadget dapat menggerakkan hubungan silaturahim antara masyarakat. Hal ini kerana ciptaan gadget membolehkan masyarakat berkomunikasi dengan orang yang jauh. Hal ini kerana terdapat banyak aplikasi yang telah direka pada masa kini untuk membantu kita berkomunikasi dengan orang yang jauh dengan cepat. Antara aplikasi tersebut adalah seperti WhatsApp, Facebook, Twitter dan sebagainya. Dengan menggunakan aplikasi tersebut, kita bukan sahaja dapat mengekalkan hubungan silaturahim, malah kita akan dapat mengekalkan hubungan silaturahim yang baik kita dengan orang yang tersayang. Berkat kemajuan teknologi maklumat, jurang antara masyarakat luar bandar dan bandar juga kini dapat diperkecil. Seterusnya, kita juga akan dapat meningkatkan ekonomi negara. Terutamanya pada musim pandemik ini yang menyebabkan perniagaan berkurang akibat kuarantin. Penggunaan gadget dapat membantu peniaga mempromosikan perniagaan mereka dan menjual secara tersediaan. Terdapat banyak aplikasi yang dapat digunakan masa kini yang hanya boleh digunakan menggunakan gadget seperti Shopee, Lazada atau Facebook juga boleh digunakan untuk menjual beli. Kaedah ini meningkatkan hasil perniagaan secara tidak langsung, menyebabkan ekonomi negara meningkat. Seterusnya adalah memudahkan urusan harian.
Segala urusan menjadi lebih mudah apabila dapat dilakukan secara atas talian sahaja. Misalnya, urusan seperti pembayaran bil-bil di rumah dapat diakses di gadget anda dengan lebih cepat, secara tidak langsung menyebabkan masa anda untuk keluar. Dengan ini anda akan dapat menjimatkan masa anda dan menjimatkan tenaga anda, dan supaya anda dapat menggunakan masa yang lebih dan tenaga lebih untuk meluangkan masa bersama orang yang tersayang juga. Seterusnya adalah kesan buruk penggunaan gadget. Walaupun gadget dapat memberikan kita banyak kesan yang positif, ini juga dapat memberikan banyak kesan yang negatif kepada kita, kepada individu, masyarakat dan negara. Antara kesan negatif yang boleh diberikan kepada seseorang individu adalah dapat merenggangkan hubungan sosial seseorang individu terhadap keluarga dan rakan-rakan. Apabila seseorang individu itu tak sup dengan gadget, mereka akan menghabiskan lebih banyak masa mereka bersendirian daripada bergaul dengan ahli keluarga. Hal ini kerana gadget pada masa kini dapat memberikan banyak jenis hiburan melalui aplikasi-aplikasi yang menarik seperti YouTube, Facebook dan pelbagai video-video games yang boleh dimain di dalam gadget pada masa kini. Akibat semua ini, seorang individu itu akan terlalu leka dan lupa untuk bersosial dengan orang luar, termasuk adik beradik mereka sendiri, kerana mereka terlalu banyak menghabiskan masa mereka menguncikan diri mereka dalam bilik mereka bermain gadget. Seterusnya adalah gadget dapat menyebarkan berita-berita palsu dan maklumat-maklumat yang tidak sahih kepada orang ramai. Ini telah banyak berlaku dan ramai orang yang tertipu, menyebabkan banyak berita-berita yang tidak sahih disebarkan. Ramai pengguna telah tertipu melalui maklumat berita semasa yang tidak ada tentang kesahihannya dan menyebabkan mereka mudah dimanipulasi dan ditipu. Hal ini banyak berlaku terhadap anak-anak muda, generasi yang muda yang mendapat gadget terlalu awal, menyebabkan mereka mudah percaya mengenai informasi yang mereka peroleh melalui laman sosial, lalu mereka menyebarkan kepada rakan mereka tanpa mengenal pasti kesahihan sesuatu maklumat yang mereka perolehi. Kesan buruk ini juga telah banyak berlaku terhadap orang-orang yang tua. Ibu saya juga pernah terkena, pernah tertipu kerana orang-orang masa kini telah bijak menyebarkan berita-berita palsu mereka, dan gadget adalah salah satu benda yang dapat membantu mereka menyebarkan berita-berita palsu mereka dengan lebih mudah. Oleh itu kita perlulah berhati-hati. Seterusnya adalah dengan menggunakan gadget data tersebut, kerajaan dapat dicerobohi oleh penceroboh yang mahir menggunakan gadget. Hal ini akan memberikan masalah yang buruk terhadap keselamatan negara. Individu ini dikenali sebagai hacker yang telah banyak muncul pada masa kini. Oleh itu kita perlu berhati-hati dengan tidak menyimpan terlalu banyak maklumat personal, supaya maklumat itu tidak dapat dicerobohi dengan lebih mudah. Itu sahaja daripada saya. Okey, seterusnya ialah cara menangani isu penggunaan gadget. Yang pertama, ibu bapa menjadi teladan yang baik kepada anak-anak. Ibu bapa merupakan suri teladan yang terbaik kepada anak-anak mereka supaya anak-anak mempunyai sasiah dan akhlak yang baik. Jadi langkah yang pertama yang boleh dilakukan oleh ibu bapa ialah dengan mengurangkan menggunakan penggunaan gadget di hadapan anak-anak mereka. Jika anak-anak melihat ibu bapa mereka menggunakan alat gadget pada waktu yang betul, maka ia akan memberi kesan positif kepada anak-anak mereka untuk dipatuhi dan dicontohi. Seterusnya, cadangan cara yang boleh menangani isu ini ialah pihak kerajaan boleh mengadakan kempen kesedaran. Sebagai contoh,
sebuah kempen kesedaran masa tanpa gadget yang telah diadakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bagi menyelesaikan isu ketigahan gadget ini. Program ini dapat membantu ibu bapa untuk meluangkan masa yang berkualiti dengan anak-anak mereka dan dapat menjadualkan masa yang sesuai dengan penggunaan gadget. Kempen ini secara tidak langsung telah membangun kesejahteraan dan kesihatan keluarga. Tambahan pula, dengan pelaksanaan kempen kesejahteraan ini, masyarakat akan sedar keburukan penggunaan gadget. Tuntasnya, jelaslah bahawa pihak kerajaan perlu memainkan peranan yang penting dalam mengelakkan masalah ini. Yang ketiga, menentukan masa untuk bermain gadget. Kaedah ini boleh dilakukan oleh ibu bapa kepada anak-anak dengan menentukan masa yang spesifik untuk bermain gadget. Sebagai contohnya, pada waktu makan, pada waktu malam atau waktu membuat kerja, dilarang menggunakan gadget kerana ia boleh menyebabkan mereka lalai dan tidak menyiapkan kerja sekolah. Dengan melakukan ini, kaedah ini, anak-anak tidak akan membazirkan masa bermain gadget dan tidak melakukan perkara yang sia-sia. Yang seterusnya ialah kesimpulan. Sebagai pengguna gadget, kita haruslah bijak menggunakannya dengan sebaiknya kerana gadget mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kemajuan dan dalam penghasilan gadget sains dan teknologi perlu dimanfaatkan dengan baik supaya tidak memudaratkan pengguna. Jika kita menggunakan ia dengan betul, malah ia boleh memberikan lebih banyak kebaikan dan faedah untuk manusia pada masa hadapan. Namun jika ia digunakan dengan sebaliknya, ia menyebabkan kita menjadi manusia yang mundur. Oleh itu, semua pihak harus mengawal penggunaan gadget untuk menjamin kesejahteraan kepada individu, masyarakat dan negara. Sekian, terima kasih.